Demi kasih seorang abang terhadap adik lelaki dia, abang dia yang dikehendaki oleh banyak agensi kerajaan dunia kini muncul diri demi membalas dendam atas tragedi yang menimpa adiknya itu. Itulah apa yang akan diceritakan dalam movie Fast and Furious kali ini. Kalau korang nak tahu, Fast and Furious 7 ni adalah movie yang paling ramai orang tonton berbanding dengan Fast and Furious yang lain. Dan movie ini juga adalah movie terakhir yang dilakonkan oleh Paul Walker yang memainkan watak sebagai Brian O'Connor. Mari tengok video ini sampai habis. Sebelum itu, support kami dengan menekan butang like dan subscribe ke channel kami. Kepada yang baru, ini plot adalah channel khas merumuskan movie. Amat sesuai untuk yang nak recap atau ingat balik dan juga untuk yang nak tahu jalan cerita sahaja melalui plot atau rumusan. Jadi gang, ini plotnya. Di sebuah hospital di London, Deckard Shaw melawat adiknya, Owen Shaw, yang sedang dalam rawatan selepas insiden tercampak keluar dari pesawat semasa pertemuannya dengan Dominic Toretto dan krunya. Deckard berjanji kepada adiknya untuk membalas dendam. Dia telah mengancam kaki tangan hospital dengan bahaya jika ada apa-apa terjadi kepada adiknya itu. Dia meninggalkan hospital itu dalam keadaan banyak kerosakan dan ramai anggota pertahanan terbaring di laluan. Di padang pasir, California, Dom cuba membantu Letty Ortiz yang menghidap amnesia untuk mengembalikan ingatannya dengan membawanya ke Race Wars 2014 yang kononnya itu adalah ciptaan mereka. Apabila dia memenangi perlumbaan menentang pelumba yang tidak dikenali, dia mengingati satu siri kenangan yang sama. Dia tiba-tiba menumbuk Hector, iaitu penganjur perlumbaan dan rakan Dom dan Letty dahulu, dan lalu Letty pergi. Apabila Dom menemuinya, dia sedang berdiri di hadapan kuburnya. Dia sudah menerima hakikat bahawa dia tidak akan dapat mengingati kembali di memori 15 tahun terakhir hidupnya. Apabila Dom cuba memusnahkan batu nisan di kubur kosongnya itu, dia menghalangnya dan memberitahu Dom bahawa dia harus meninggalkannya untuk pergi mengenali dirinya semula. Di tempat lain, Brian O'Connor sedang menyesuaikan diri dengan rutin harian yang baru di mana dia memandu sebuah minivan untuk membawa anaknya Jack ke sekolah. Di Los Angeles, di pejabat DSS Luke Hobbs baru lepas bersenam. Walaupun dia merindui masa lalunya yang mencabar, dia cuba menyembunyikannya dari Elena Neves. Selepas berborak dengan Elena, Hobbs kembali ke pejabatnya dan mendapati bahawa Deckard telah memecah masuk ke pejabatnya dan menggodam komputernya. Hobbs cuba menghalang Deckard daripada melarikan diri, tetapi dia mendedahkan tujuan sebenarnya dan kedua-duanya terlibat dalam pergaduhan di pejabat sehingga Elena kembali ke pejabat untuk membantu Hobbs. Deckard menggunakan Elena dan melemparkan bahan letupan yang memaksa Hobbs untuk menyelamatkan Elena dan langsung membuatkan Deckard berjaya melarikan diri. Bahan letupan itu meletup ketika dia menyambut Elena dan mereka berjaya keluar melalui tingkap bangunan, menyebabkan mereka mendarat di tingkat bawah. Hobbs cedera dalam proses menyelamatkan Elena dan Deckard berjaya mendapatkan maklumat mengenai Han Solo dan kru-kru Dom yang lain. Semasa di Tokyo, Jepun, Deckard telah menjejaki Han yang semasa itu sedang berusaha untuk melarikan diri dari Takashi dan lalu melanggar keretanya di jalan raya. Brian dan Mia Toretto sedang bersedia untuk membawa Jack keluar. Mia memberitahu Dom bahawa dia mempunyai satu bungkusan beralamat dari Tokyo. Mia menceritakan kepada abangnya tentang kesukaran Brian menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa peluru, dan Mia berkongsi kebimbangannya tentang tidak dapat memenuhi kehidupan yang Brian mahukan. Dom meyakinkan adiknya bahawa Brian hanya memerlukan masa untuk beralih sepenuhnya. Dom menerima satu panggilan daripada Deckard Shaw yang sedang berada di Tokyo. Abang sulung Owen Shaw mengumumkan kehadirannya kepada Dom. Dom menyedari yang pakej itu adalah dari Deckard dan hampir tidak sempat melepaskan dirinya bersama Mia ketika bungkusan itu meletup yang juga telah memusnahkan rumah mereka. Selepas insiden, Dom melawat Hobbs yang cedera di hospital selepas Elena menghubunginya
Dom kemudian diiringi oleh Elena dan bertemu Hobbs. Hobbs menjelaskan hubungan Deckard dengan Owen Shaw dan sejarah dia bermula sebagai ejen Black Ops. Tetapi 6 tahun lalu, kerajaan Britain percaya bahawa dia tahu terlalu banyak informasi dan telah dikategorikan dari aset kepada liability. Selepas itu, 20 ejen dihantar dengan cubaan membunuhnya namun gagal dan Deckard telah hilang dari radar sejak itu. Secara rasmi, Hobbs menghalang Dom untuk mengejar Deckard, tapi sebagai kawan baik, Hobbs hanya meminta Dom agar tidak melepaskan peluang untuk membunuhnya bila terjumpa. Selepas berundur ke rumah agam Mando di Republik Dominikan, Brian berjanji kepada Mia bahawa mereka tidak akan melawan musuh lain selepas mengalahkan Shaw. Di Tokyo, Dom berjumpa dengan rakan Han, Sean Boswell, yang ketika itu adalah Raja Drift terbaru Tokyo, dan mereka berlumba. Selepas perlumbaan mereka, Sean memberikan Dom barang-barang peribadi Han yang ditinggalkannya yang sempat diselamatkan semasa kemalangan itu, iaitu rantai salib Dom dan gambar Giselle. Dom kemudian mengambil mayat Han dan menguburkannya di Los Angeles dengan janji untuk membalas dendam. Di pengebumian itu, Tash Parker dan Roman Pierce berborak dengan Brian mengenai siapa yang akan memburu mereka dan mereka tidak mahu menghadiri pengebumian rakan-rakan yang lain pula. Dom menyedari bahawa Shaw sedang mematikan mereka lalu mengejar beliau hingga ke sebuah terowong di Los Angeles di mana kedua-duanya menatap satu sama lain. Di situ, mereka memecut dan merempuh kereta sesama mereka. Dom bersedia untuk melawan Deckard, tetapi Deckard tidak sempat menembak Dom akibat ketibaan pasukan Ops Covert memaksanya untuk berlari. Dom menyerang pasukan itu apabila mereka mengancamnya, tetapi ketua pasukan itu muncul dan menyatakan bahawa dia adalah rakan Hobbs. Dia memperkenalkan dirinya kepada Dom dengan nama Mr. Nobody dan lalu meminta agar Dom mendengar rancangannya. Mr. Nobody membawa Dom ke ibu pejabatnya yang terpencil di El Segundo, California, di mana mereka menukar bir dan dia menjelaskan rancangannya kepada Dom. Sekiranya Dom membantunya menyelamatkan penggodam bernama Ramsey dari pengganas bernama Mose Jakande dan mengambil alat penggodam yang diberi nama God's Eye. Dia akan membenarkan Dom menggunakan God's Eye untuk mencari Deckard Shaw. Mr. Nobody menggelar Shaw sebagai bayang-bayang yang sangat pandai membunuh sesetengah orang tanpa dapat dilihat orang lain dan hanya boleh dikesan dengan menggunakan God's Eye. Dom bersetuju dengan syarat Mr. Nobody membenarkan melakukan misi itu bersama krunya sendiri. Mr. Nobody bersetuju dan mendedahkan bahawa dia telah pun mendapatkan kesemua kru Dom dan telah lama dibawa ke ibu pejabat. Dom dan yang lain membuat rancangan untuk menyerang konvoi Jakande dari udara ketika mereka tiba di pergunungan Caucasus. Rome bercadang untuk mereka menyerang konvoi itu dari tempat yang paling selamat di gunung itu. Walaupun sangat sukar untuk diakses, ia adalah kawasan di mana konvoi itu paling tidak sangka kru itu akan muncul. Kru Dom berjaya menyelamatkan Ramsey dari ditahan, tetapi Deckard muncul selepas itu dan cuba menggagalkan rancangan mereka. Dom dikepung oleh konvoi Jakande dan terpaksa memandu dari tebing untuk menyelamatkan dirinya dan Ramsey daripada pengganas. Rupa-rupanya Dodge Charger RT Dom telah diubah sesuai untuk menjadi lagi kukuh supaya ia dapat bertahan semasa mereka jatuh dari tebing. Sementara itu, Brian terperangkap dalam konvoi oleh orang kanan Jakande iaitu Kiet. Memaksanya melarikan diri melalui pintu kecemasan ketika kenderaan itu meluncur hingga ke tebing. Namun Letty sempat sampai untuk menyelamatkan Brian. Apabila Ramsey kembali sedar, dia rela mendedahkan lokasi God's Eye kepada kru Dom kerana dia merasakan dia boleh mempercayai mereka. Mereka pergi ke Abu Dhabi dan bertemu dengan rakan Ramsey, Safa, yang menjelaskan bahawa dia telah menjual God's Eye tanpa sengaja kepada putera kaya yang akan mengadakan parti di salah satu menara Etihad.
kru Dom menyusup masuk ke dalam parti itu dan penyamaran mereka dibongkarkan oleh Kara, iaitu pengawal peribadi putera yang paling kuat. Keadaan bertambah rumit apabila Deckard Shaw tiba-tiba muncul. Dom dan Brian berjaya mendapatkan God's Eye yang berada dalam kereta monster iaitu Lycan Hypersport. Dom dan Brian menggunakan kereta itu untuk keluar dengan memandu dan melompat melalui tingkap Menara Etihad dari satu menara ke menara seterusnya. Dengan God's Eye berjaya diambil oleh Dom, Mr. Nobody, Brian dan Ramsey menggunakan untuk memburu Deckard yang didapati berada di kilang terbengkalai, di mana semasa mereka sampai, mereka mendapati dia sedang makan. Deckard mendedahkan dia telah bergabung dengan Jakande yang ingin menuntut semula God's Eye. Serangan hendap Deckard yang tidak dijangka mengakibatkan kematian orang kanan Mr. Nobody, Shepard, dan God's Eye juga telah dirampas. Dom dan Brian membawa Mr. Nobody yang cedera keluar dari kilang dan melarikan diri. Mr. Nobody memberitahu mereka untuk meninggalkannya di tepi jalan, di mana pasukan kecemasan akan mengambilnya untuk menerima rawatan. Kedua-duanya meninggalkan Mr. Nobody dan kembali kepada kru mereka. Kru itu memutuskan untuk kembali ke Los Angeles untuk menghadap Deckard dan Jakande, tempat yang mereka biasa dan tahu berbanding dengan jalan-jalan yang lain yang akan mengurangkan kelebihan Jakande terhadap mereka. Dutch merangka plan berbahaya yang membolehkan mereka mendekati God's Eye untuk digodam dan didapatkan semula kawalannya. Brian menghubungi Mia, memberitahunya untuk mengambil Jack dan meneruskan kehidupan jika dia tidak mendengar apa-apa berita daripada Brian. Tetapi Mia mendedahkan kehamilannya dan memerintahkan Brian untuk kembali kepadanya walau apa cara pun. Kru Dom membawa Ramsey dan saling bertukar kereta setiap kali mereka diserang oleh drone digunakan Jakande untuk menyerang mereka. Kejar-mengejar dari drone akhirnya dikesan polis. Brian, Roman dan Ted kesemua terselamat dari serangan drone itu. Menyedari bahawa mereka sedang digodam, Jakande memusnahkan menara radio yang digunakan Ramsey untuk menyambung ke perantinya, langsung mengganggu proses untuk menggodam God's Eye. Selepas keretanya musnah, Brian berjalan kaki ke menara satelit untuk menyambung semula rangkaian Ramsey dan menyelesaikan tugas itu. Tetapi Kiat dalam usaha untuk menghalangnya. Brian berhadapan dengan Kiat di bangunan itu dan mengalahkannya. Dia menyambungkan semula Ramsey ke God's Eye yang lalu mengawalnya. Di satu tempat letak kereta, Dom bersemuka dengan Shaw dengan membawa spana yang besar. Selepas menggunakan Dodge Charger untuk memusnahkan Aston Martin Shaw, Hobbs masih berada di hospital dan selepas menyaksikan letupan di salah satu bangunan berdekatan, dia meninggalkan hospital itu dengan niat untuk membantu Dom dan krunya. Hobbs memandu sebuah ambulans dan tiba tepat pada masanya untuk menyelamatkan Letty dan Ramsey yang sedang diserang oleh drone, lalu membuatkan Ramsey selesai penggodamannya ke dalam peranti God's Eye yang dikawal oleh Jakande. Hobbs kemudian menembak drone dan membantu bertarung dengan kru Dom. Dom mengalahkan Deckard. Street always wins. Dan kemudian tepat pada masanya untuk menyelamatkan Hobbs, Ramsey dan Letty dari Jakande yang sedang cuba untuk membunuh mereka bertiga dengan tembakan bertalu melalui helikopter. Dom memandu chargernya dan melompat keluar dari bangunan tempat kereta itu ke arah helikopter. Namun, keretanya terlepas dari melanggar helikopter itu dan jatuh ke bawah. Walau bagaimanapun, Jakande menyedari bahawa terdapat banyak bom tangan yang berada dalam beg yang tergantung di bahagian bawah helikopter. Hobbs menggunakan pistolnya untuk menembak lalu meletupkan bom tangan sekali dengan helikopter. Hobbs dan Brian menarik Dom keluar dari kenderaan yang hancur dan Brian melakukan CPR kepada Dom
Letty yang menangis menyuruh Brian berhenti dan cuba mendapatkan Dom dengan bercakap dengannya untuk kembali sedar. Dia mendedahkan bahawa dia telah mengingat kembali akan segalanya, termasuk perkahwinan mereka. Akhirnya Dom kembali sedar. Selepas itu, Shaw yang terselamat daripada runtuhan tempat kereta itu dibawa ke penjara CIA keselamatan maksimum oleh Hobbs yang memberitahu Shaw bahawa dia akan menunggunya di luar jika dia sesekali berjaya melepaskan diri. Di tempat lain, Dom dan krunya termasuk Ramsey sedang berehat di pantai di Republik Dominikan. Brian akhirnya dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan normal dengan Mia dan menjalankan peranannya sebagai bapa kepada Jack. Rakan-rakannya menonton keluarga itu bahagia bersama-sama. Ketika Dom bersiap untuk pergi, Ramsey bertanya sama ada dia berhasrat untuk mengucapkan selamat tinggal. Dom menjawab takkan adanya selamat tinggal dan lalu beredar. Di jalan raya, Brian berjaya mengejar Dom di persimpangan jalan dan bertanya di mana ucapan selamat tinggalnya. Dom lalu mengingat kembali masa lalu bersama Brian. Dia mengingatkan Brian bahawa mereka berdua akan menjalani kehidupan masing-masing dan mereka akan sentiasa menjadi kawan baik. Tidak kira sejauh mana pun mereka berada. Kedua-duanya memandu bersama di jalan raya sehingga jalan mereka berpecah ke arah yang berbeza. Apabila skrin pudar menjadi putih, dedikasi kepada Paul Walker dengan ucapan akhir iaitu untuk Paul. Sedih gila masa ni. Yelah, Paul Walker mati semasa pengembaraan movie ini masih dijalankan. Ramai yang terkesan dengan pemergiannya dan lagu akhir movie ni pun mainkan peranan juga sebenarnya. Lagu See You Again dari Wiz Khalifa dan Charlie Puth. So gang, jangan lupa kasih like video ni dan jemput tengok rumusan yang dah kami sediakan untuk movie yang lain. Korang boleh check out dekat kotak dalam skrin atau pergi je ke channel kami. Teruskan support kami ya.